Surat 96. Sekejap kita buka buku teks dulu. Buku teks digital. Halo. Testing. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. 94, 95. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, hari ini kita masuk kelas kembali. Kelas Pendidikan Islam tingkatan 1. Sebab dah lama Ustaz dah masuk. Ustaz masuk itu last kali Ustaz masuk pada hari Ahad. Kan hari Ahad yang tersilap kelas itu. Ustaz dah maaf. Ustaz terawal. Sepatutnya selepas rehat. Tapi Ustaz buat pukul 8. 8.30. Okey. Jadi hari ini kita masuk bidang yang seterusnya. Hari Ahad itu Ustaz dah ceritakan tentang Islam agama fitrah, iaitu dalam bidang akidah. Ini kita masuk terus dalam bidang yang seterusnya, iaitu bidang fiqah. Tahu tak fiqah ni apa benda ni? Tahu fiqah? Tak. Okey, kita tengok gambar ni. Gambar ni adalah gambar orang solat. Jadi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dia kata ada perbualan ni lah, anak dengan ayah. Ayah, mengapakah kita perlu mandi sebelum solat Jumaat? Jadi ayah kata hukum mandi sebelum solat Jumaat sunat kepada mereka yang hendak menunaikan solat fardu Jumaat. Nawaitu yani niat wudu, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Macam mana boleh terpijak tai kucing ni? Batal ke tak batal pijak tai kucing? Wudu. Okey. Jadi bidang fiqah ni adalah yang berkaitan dengan hukum-hukum dalam kehidupan kita seharian. Namanya fiqh. Kita fiqh ni ada 5. Fiqh ni sebenarnya dia nak cari hukum ada 5. Wajib, sunat, makruh, harus, haram. Itu berkaitan dengan fiqh. Dalam kehidupan kita seharian mesti ada 5 perkara ni kita nak kena tengok. Nak tidur apa hukum dia? Kan? Nak makan apa hukum dia? Nak solat apa hukum dia? Nak wuduk hukum dia apa? Nak keluar rumah apa hukum dia? Semua ada hukum. Jadi fiqah adalah hukum perbuatan seorang Islam. Lelaki yang digunakan lelaki lah pula. Hukum yang digunakan oleh setiap orang Islam. Itu bermaksud fiqah lah dalam kehidupan kita seharian. Jadi kalau kita tengok kat sini yang pertama sekali ambil biru boleh ya? Boleh biru lah. Okey. Dekat sini dibaca pertama sekali adalah konsep ibadah dan jenis hukum. Dia ada 2. Yang pertama kita nak tahu apa dia ibadah. Fiqah, bidang fiqah ni semua berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi apa dia konsep ibadah? Ibadah merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya.
Ibadah dari segi bahasa bermaksud tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi kat sini dia kata ibadah merupakan pengabdian diri. Pengabdian ni kita jadi seorang hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Jadi ibadah bermaksud kita menjadi hamba kepada Allah Taala. Apa maksud hamba? Hamba ni kalau Allah suruh dia buat terus. Itulah maksud hamba. Kalau Allah suruh, Nabi Muhammad suruh, dia tak cakap apa-apa dah. Dia terus buat. Jadi nak menjadi hamba bukannya senang. Sebab tu dia ada peraturan-peraturan dia. Okey. Dari segi bahasa pula, ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi istilah pula, ibadah ialah semua perkataan dan perbuatan zahir. Ini pertama sekali, perkataan. Apa yang kita sebut. Yang kedua, perbuatan. Apa yang kita lakukan. Yang ketiga, yang zahir, yang nampak, zahir, ataupun yang batin, yang tak nampak, yang disukai dan dirodai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah ialah perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, sama ada kita sebut, kita dengar, kita tengok, ataupun yang batin, yang tak nampak, yang kita buat dalam hati, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah yang Allah suka. Yang Allah suka, contoh pagi-pagi makan. Allah suka tak makan? Yang makan Allah pun suka. Kalau kita tak makan, kita tak ada tenaga. Kalau tak ada tenaga, macam mana kita nak melakukan ibadah? Jadi makan pun dikira sebagai sesuatu ibadah sebab perbuatan itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Al-Quran menjelaskan bahawa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah kata, manusia diciptakan ni untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je, satu je tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tujuannya untuk makan, untuk bekerja. Itu hanyalah sampingan. Yang utama sekali, kita diciptakan oleh Allah, wujudnya kita di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kan? وَمَا خَلَقْتُ, dan tidak aku ciptakan manusia, aku ni Allah SWT lah, jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita hidup kat dunia ni, tujuan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan ibadah tu nanti kita tengok, bukanlah ibadah solat sepanjang hari, tapi ibadah itu terbahagi kepada dua. Ni nombor satu, ni nombor dua. Ibadah itu terbahagi kepada dua bahagian. Ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keridhaan Allah akan diberi ganjaran pahala. Ibadah terbahagi kepada dua bahagian, dua kategori, iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Okey, ibadah khusus. Yang pertama, ibadah khusus. Yang belakang ni ibadah khusus. Memang khusus tu namanya untuk ibadah. Yang macam mana ibadah khusus ni? Ibadah khusus ialah ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syarat serta tidak boleh diubah. Contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Solat, puasa, zakat dan haji itu contoh ibadah khusus yang memang khusus Allah beri kepada kita dan ada caranya macam mana kita nak laksanakan. Tak boleh suka-suka kita buat sendiri-sendiri. Itu ibadah khusus. Okey, contohnya kat sini dari segi cara
Ibadah yang telah ditetapkan syariat Islam. Ibadah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Syariat ni hukumlah. Dari segi cara. Cara ada caranya. Solat ada caranya. Macam mana kita nak solat. Tak takbir, rukuk, sujud, tidak lah. Itu cara dia lah. Ataupun rukun. Rukun solat ada 13. Ditetapkan. Memang tak boleh tinggal. Kalau kita tertinggal, tak sah solat kita. Okey. Dan syaratnya, syaratnya pun ada. Syaratnya mesti Islam, balik, berakal, masuk waktu. Itu syarat sah, syarat wajib, syarat sah. Itu untuk solat. Jadi dinamakan solat itu sebagai ibadah khusus. Okey. Yang kedua adalah ibadah umum. Ibadah umum. Ibadah umum ialah meliputi segala aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya makan, minum, berniaga dan bekerja. Jadi ibadah khusus yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia ataupun dengan hubungan manusia dengan makhluk lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar. Yang tu pun dikira sebagai, kalau kita buat benda tu Allah suka, itu pun dikira sebagai ibadah. Contohnya makan. Makan ada kaitan dengan manusia tak? Makan memang berkaitan dengan manusia. Kalau kita nak makan, tak nak masak, kita kena pergi kedai. Pergi kedai, kita beli makanan dan kita makan. Itu berkaitan dengan manusia. Kita beli ke curi? Kalau beli, orang tu pun suka, kita beli. Jadi makan makanan itu dikira sebagai ibadah. Okey. Contoh lain, makan dengan minum tu samalah. Berniaga. Berniaga ni, kita nak niaga sendiri-sendiri ke? Tu namanya niaga gila. Kan? Mana ada orang berniaga sendiri, aku beli aku jual, tak ada. Mesti kalau niaga, orang beli kita jual, kita beli orang lain jual. Itu hubungan manusia. Orang yang kita jual beli tu, orang tu suka tak? Suka. Orang tu benci tak? Orang tu marah tak? Tak marah. Jadi perbuatan itu jual beli juga. Kalau mengikut perkara yang baik yang Allah suka pun dikira sebagai ibadah, iaitu ibadah umum. Tidur yang tak ada ni lah, yang tak ada syarat, rukun dan sebagainya. Kalau benda tu baik, insya-Allah kalau kita buat kerana Allah Ta'ala, itu pun juga dinamakan sebagai ibadah. Jadi setakat ini ada yang faham ke tak? Tak faham? Ustaz buka pertanyaan. Dah tengah hari semua ngantuk Tak Ustaz. Ustaz buka pertanyaan. Ada faham ke tak faham? Faham. Faham ya? Jadi sekarang ni kita ada maksud ibadah. Apa maksud ibadah? Dari segi bahasa dan istilah. Yang kedua pembahagian bahagian ibadah ada dua. Ibadah khusus dan ibadah umum. Okey. Kemudian kita masuk jenis-jenis hukum. Dalam ibadah, setiap perbuatan yang kita buat mesti ada hukumnya. Yang ni biasa dah dengar lah. Ni wajib, ni sunat, ni harus, ni makruh, ni haram. 5 je. Jenis-jenis hukum dalam Islam ada 5 sahaja. Tak ada lebih. Biasa kita kata boleh, ni tak boleh. Tu bukan termasuk hukum. Hukum boleh tak ada. Hukum boleh tu termasuk hukum mana? Wajib ke, sunat ke, harus. Itu yang boleh. Ataupun makruh. Makruh boleh juga, makruh. Boleh, tapi dibenci. Boleh buat, tapi dibenci. Boleh. Boleh macam mana? Boleh tu tak dapat apa-apa. Itu harus. Boleh. Boleh tu dapat pahala. Itu sunat. Boleh. Boleh buat, kena buat. Itu bab wajib. Jadi boleh tak boleh bukanlah termasuk dalam hukum 5 jenis hukum. Dia tak termasuklah dalam hukum Islam yang boleh tak boleh.
Yang dalam hukum Islam, kalau kata apakah hukum yang ada dalam Islam, kita kena tanya, kena jawab ada 5 jenis hukum. Ulama fiqah telah membahagikan hukum kepada 5 jenis, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Ini biasa kita dengar. 5 jenis hukum, iaitu yang pertama sekali wajib. Ini nombor satu. Nombor satu adalah hukum wajib. Wajib ini dia mesti. Wajib bermaksud mesti. Jazam. Jazam tu mestilah. Mesti dibuat. Wajib mesti dibuat. Mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Hukum wajib dapat pahala kalau kita buat, kalau kita tinggal berdosa. Contohnya solat. Solat itu adalah wajib. Wajib buat, kalau tinggal kita berdosa. Yang kedua, sunat. Yang kedua, sunat, hukum sunat. Sunat ialah mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Tambah lagi sikit, kalau kita tinggalkan sangat rugi. Tak dapat pahala dan rugi. Nak tak berniaga rugi? Tak ada pun seorang yang nak berniaga dia rugi. Tak ada. Jadi dalam hukum ni nak tak kita rugi? Tak nak. Tak nak rugi, jadi kita sunat kena buat. Contoh dalam solat. Banyak dalam solat tu yang sunat. Kan? Yang wajibnya, yang rukunnya 13. Yang lainnya adalah perkara sunat. Sunat tu contohnya seperti mengangkat tangan ketika takbir. Allah, kenapa kita angkat tangan? Senang ke susah? Senang. Kalau tak buat, rugi. Itu termasuk sunat. Baca doa iftitah, sunat. Senang ke susah baca doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis. Itu sunat. Okey. Kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca bismillahirrahmanirrahim dalam ayat Fatihah. Itu pun sunat. Senang ke susah? Senang. Kemudian kita angkat tangan, letakkan dekat perut. Itu pun dikira sunat. Jadi banyak perkara sunat kalau kita tinggalkan adalah merugikan kita, tak dapat pahala. Contoh juga dalam bab berwuduk. Yang wajibnya 6, niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Itu je. Yang lain yang kita buat adalah sunat. Basuh 3 kali sunat, kumur-kumur sunat. Basuh tangan kanan dulu sunat. Basuh semua kepala sunat, basuh telinga sunat. Benda yang senang kalau kita tinggalkan, kita sangat rugi, tak dapat pahala. Tinggal tak berdosa, tapi tak dapat pahala. Okey. Yang ketiga adalah harus. Selalu harus boleh buat. Harus ni maksudnya boleh buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Tidak berdosa jika dilakukan ataupun ditinggalkan. Kalau kita buat tak berdosa, kita tak buat pun tak berdosa. Contoh kat sini makan. Terpulanglah nak makan. Ada ustaz tengah hari, ustaz nak makan. Terpulanglah kamu nak makan ke tak? Kan? Tidur. Harus. Ada orang nak tidur waktu petang. Ada orang tak nak tidur waktu petang. Ada orang nak baca buku. Kan? Jadi harus sahaja perkara itu harus. Buat boleh, tak buat pun boleh. Yang keempat, makruh. Makruh ni lawan kepada sunat. Tadi sunat buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Makruh terbalik. Kan? Buat tak dapat pahala, tinggalkan mendapat pahala jika ditinggalkan. Kalau kita tak buat, makruh. Kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Kalau dibuat, dilakukan, tak mendapat dosa. Tak berdosa jika dilakukan. Contohnya apa? Contohnya sebelum wuduk, masa wuduk kita bersembang-sembang. Bercakap-cakaplah dengan kawan. Oi, mana? Tadi Ustaz cakap apa? Tu makruh. Kalau kita tinggalkan bersembang semasa wuduk, kita dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau kita buat, kita tak berdosa dan wuduk kita sah.
Mana senang? Buat ke tinggal? Tinggal lagi senang. Jangan bersembang apa susah. Kan? Contoh, yang kedua mendengar dan menjawab azan. Kan mendengar dan menjawab azan itu sunat. Kan? Allahu Akbar. Oh, senyap bu, senyap, semua senyap, ada azan. Senyap. Sebab apa senyap? Sebab dia sunat. Mendengar dan menjawab azan. Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Itu sunat. Jadi kalau lawannya jadi makruh, taklah berdosa. Kalau ada azan kita cakap-cakap pun tak berdosa. Cuma tak dapat pahala lah. Okey. Yang kelima kat sini adalah hukum haram. Apa dia haram? Jika mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Lawan kepada wajib. Wajib mendapat pahala jika dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Haram mendapat dosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Buat berdosa, tak buat dapat pahala. Mencuri lah contoh. Perbuatan yang haram. Kalau kita tak curi, dapat pahala. Menderhakai kedua ibu bapa. Derhaka dengan ibu bapa. Sebab Allah kata suruh buat baik dengan ibu bapa. Jangan kita cakap kasar dengan ibu bapa. Kalau kita buat juga, namanya dapat hukum haram. Kena tinggalkanlah perkara tersebut. Okey. Kawan-kawan, mari kita bermain permainan di halaman seterusnya untuk lebih faham tentang hukum-hukum dalam Islam. Setiap perbuatan manusia sama ada baik atau buruk akan diberi ganjaran dan balasan yang setimpal. Maksud firman Allah SWT dalam ayat 7 dan 8 surah Zalzalah, sesiapa yang membuat kebajikan sebesar zarah akan dilihat dan akan dilihat dalam buku catatan amalan, dan sesiapa membuat kejahatan sebesar zarah akan dilihat dalam buku catatan amalan dia. Jadi semua yang kita buat berkaitan perbuatan manusia, percakapan dan perbuatan manusia ada hukum dia. Kalau Allah redha apa yang kita cakap berpahala, termasuk dalam ibadah umum. Kalau benda itu kita buat Allah kata tak suka, Allah murka, kita mendapat dosa. Okey. Setakat ni ada yang nak tanya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tu ayat yang ke-7. Wa may ya'mal, siapa yang melakukan amalan misqala dzarratin, yang sekecil zarah. Sekecil zarah tu maksudnya kalau kita cakap biji sawi. Biji sawi itu tak tahu juga tak pernah nampak biji sawi kan. Seselah dalam Google internet itu besar mana biji sawi, ataupun sebutir gula. Tu besarlah biji sawi itu. Sebutir gula sebesar itu. Siapa yang melakukan amalan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun sekecil zarah, maka dilihat amalan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amalan keburukan, maka amalan itu pun Allah akan tengok. Dua-dua amalan Allah akan tengok dan Allah akan kira. Termasuklah dalam bab hukum yang kita pelajari. Wajib, sunat, makruh, harus dan haram. Dalam muka surat sebelah ni adalah main dam. Okey, kita tengok dulu sikit. Dia kata makan bawang dan petai sebelum solat, hukumnya makruh. Turun 77. Ni tak ada dam. Berzina, berjudi dan minum arak, tidak sempat bertaubat, hukumnya haram. Turun lagi jauh. Okey. Anda mandi pagi, hukumnya harus. Mandi yang tiap-tiap pagi kita bangun mandi tu, hukumnya harus. Suka hatilah nak bangun pagi, nak mandi ke tak nak mandi. Terpulanglah. Kan?
Jadi harus. Anda membaca ayat kursi sebelum tidur, hukumnya sunat. Bagus. Naik satu tangga. Anda suka memberi salam, hukumnya sunat. Bagus. Anda pasti disukai oleh orang. Ramai. Naik ni lagi naik. Anda berpuasa pada bulan Ramadan, hukumnya wajib. Tahniah, Anda hamba yang bertakwa. Mulut berbau busuk, hukumnya makruh, pergi gosok gigi. Turun. Anda sedang menuntut ilmu, hukumnya wajib. Tahniah, Anda bijak. Okey, lagi apa? Bacalah nanti ni. Dah mula ni. Dia sambung kat sini sebelah. Ada dua. Okey. Setakat ini sahaja untuk pelajaran kita hari ini. Ada nak tanya? Faham ke tidak? Faham, Ustaz. Okey, baik. Kalau tak ada pertanyaan, semua faham. Jadi dalam semua dah dapatkan buku ni warna kuning. Satu biru dan satu kuning. Buku pun warna kuning. Okey, buku pun warna kuning. Ni Ustaz punyalah modul topikal edisi guru. Edisi guru ni Ustaz punyalah. Kamu punya tak ada tulis edisi guru ni. Okey. Jadi kat sini ada muka surat pelajaran. Jadi kamu tik tarikh hari ni. Pelajaran 17 kat depan ni pelajaran 17. Okey, tik pelajaran 17, tarikh tulis tarikh hari ni. Hari ni 4 hari bulan 3 tahun 2020. Jenis konsep muka surat 35. Okey, muka surat 35 ada satu line je, satu muka je kat depan ni. Satu muka sahaja. Tengok dan tolong siapkan. Tolong siapkan, ada lagi setengah jam. Tolong siapkan muka surat ni semua sampai pukul 12.30. Dan nanti hari Ahad pukul berapa? 10 kan? Hari Ahad pukul 10 kita masuk tajuk yang ni lah. Masuk lagi tajuk konsep bersuci. Bersuci asas kebersihan. Ini kita hari Ahad nanti. Mana? Baik, Ustaz buka pertanyaan. Ada nak tanya tak? Bersuci asas kebersihan. Ni. Bersuci asas kebersihan, kita masuk tajuk ni pada hari Ahad. Okey, ada nak tanya? Siapa seramai 7 orang ni yang masuk kelas Ustaz? Ada nak tanya? Tak ada? Faham semua? Alhamdulillah, anak murid Ustaz semuanya faham-faham. Faham, Ustaz. Cakap sekali je semua faham. Sejuk hati Ustaz. Okey, kalau tak ada, tolong siapkan dalam masa setengah jam. Buku yang ni, pelajaran berapa? Pelajaran 9 tadi. Tolong siapkan. Nanti hari Ahad kita masuk tajuk lain dan ada kerja lain lah. Kalau tak ada, hari ini setakat itu sahaja. Ada masa lagi setengah jam. Ustaz harap tolong siapkan kerja Ustaz. Sekadar itu sahaja untuk hari ini. Kalau malu nak bertanya, boleh WhatsApp Ustaz, mesej Ustaz, tanya je lah apa-apa. Apa-apa sahaja boleh tanya yang kamu tak faham. Yang kamu tak faham, kalau insyaAllah, kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz akan jawab. Kalau Ustaz baca dan Ustaz boleh jawab, Ustaz akan jawab. Kan? Okey, sekadar ini sahaja untuk hari ini. Ustaz akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.